Kan daripada India. India. Datuk saya datang daripada India. Datang daripada India, kita buat macam jual trade and butter, jual barang rempah-rempah. Oh. Jual tu. Jadi daripada India, kita pergi Sumatera. Sumatera pun dalam pun makan barang-barang rempah. Jadi daripada sana baru kita pergi Selat Melaka. Kita orang student daripada KTM Bandar Melaka. Kita orang datang untuk interview pasal salah silah ceki. Hari tu masa kita orang datang, ada yang cakap pasal perayaan pada hari Ahad tu. Ponggol. Ponggol. Okey. Dia bukan kata direct menuai. Ponggol tu macam you masak nasi kan, nasi tu meruap tu kan, actually panggil ponggol, ponggol. Tapi kita celebrate Ponggol tu sebab musim menuai. Bila perayaan Ponggol tu dia? Biasanya dia akan jatuh pada bulan, kalau ikut agama Hindu, dia akan jatuh pada bulan Tai, Thai, Tai. Jadi kalau ikut kalender English, dia jatuh pada bulan Januari. Biasanya is minggu kedua. Selalu kalau biasa dia jatuh 14 hari bulan 2. Biasa 1. 14 bulan 1. Tapi kalau tahun lompat dia akan bagi 13. 13 bulan 1. Kenapa Ponggol tu untuk orang Ceti diraikan dengan secara besar-besaran? Kalau kita tengok perayaan Deepawali, pada zaman-zaman dahulu, masa kita datang lewat 700 tahun dulu, kita datang sebagai pedagang. Sebab perkataan CHETTI itu maksudnya pedagang. Ceti tu maksudnya pedagang. So bila dia berdagang di sini, kita menetap di kawasan Kampung Keling. Itu sebab tu sekarang kita tengok bukti yang ada sana, kita punya kuil yang pertama di Melaka. Bila Portugis datang, kita tidak lari. Kita bergabung dengan mereka sebab tujuan kita untuk merebut kuasa. Kita fikir yang kita berkomplot dengan Portugis, kita dapat pegang kuasa dalam kerajaan. Kemudian bila orang Belanda datang, dia bagi kita cukai yang tinggi untuk buat import ekspor. Kita tak mampu, sebab tu kita tinggalkan pekerjaan berdagang tu dan lari ke kawasan pedalaman. Jadi kawasan pedalaman tak boleh buat berdagang lagi, dan kita bercucuk tanam. Sebab tu masa Ponggol ialah perayaan yang disambut besar-besaran. Sebelum Ponggol tu, besok ni Ponggol, hari ni kita ada sembahyang arwah, kita panggil bogi. Itu hari tu dinamakan bogi, hari bogi. Tapi sembahyang tu, yang sembahyang arwah tu kita panggil parcu, PARCHU. Nanti 13 bogi mau sembahyang parcu. Faham tak? Sebab bogi tu hari. Parcu tu adat tu lah. Itu sembahyang tu lah. Itu hanya orang Ceti je yang buat. Membuat upacara arwah tu seperti berterima kasih sebab oleh nenek moyang kita, itulah hasil untuk kita lah. Satu lagi, dia akan dibuat bukan semua rumah, hanya main house macam rumah ni. Kalau macam anak dia dah terkeluar dalam, dia beli rumah lain, rumah tu tak buat, dia balik sini. Dia akan balik rumah asal lah. Jadi macam kalau rumah dia ada 6 adik-beradik, semua 6 adik akan berkumpul pada hari tu dan buat sembahyang tu di sini. Maksudnya masa sembahyang tu, ada makanan dia yang khas ke? Ada, kita ada makanan khas. Macam rumah ni, dia letak 7 daun. Dalam 7 daun tu, 6 daun nasi lemak, 1 daun nasi minyak. Tapi itu terpulang pada rumah. Biasa dia letak 1, 5, 7, 9 ganjil. Sebab nanti dalam lepas sembahyang tu, tiap-tiap family dia ambil 1 daun. Jadi macam rumah ni ada 6 adik-beradik, seorang ambil 1, satu lagi dia punya makcik yang tak kahwin, 1 daun untuk dia. Kita punya cara adat dan persembahan kita sendiri. So lauk kita gunakan lebih pada barang-barang seperti bukan rempah kari, tapi serai, lengkuas, kunyit, semua benda hidup. Jadi cara kita memasak pun kita tak gunakan blender ke apa, semua kita giling, kita tumbuk.
Kita buat kuih. Traditional lah. Kuih-kuih tradisional kita pun is dodol, wajik, sesagun, bolu, kuih Belanda. Pasal kebanyakan kahwin campur. Cakap pun. Macam dia ada tu cuti kahwin India ada. 7 hari sebelum tu, bila kita start nak tanam benih tu, kita kena isi pasir. Mula-mula kita ambil ni apa ni, kelapa punya, Sabut. bukan, kelapa punya batang tu dia ada macam goni tau, bukan goni tau. You kalau perasan dia ada macam dia punya kulit batang kelapa tu dia ada macam Kulit yang terkeluar-keluar tu. Ah. Okey. dia macam kotak-kotak kecil-kecil. Ah. Kita ambil tu, kita kena alas tangguk tu sebab tu supaya protection, jangan kita letak tanah pasir dia akan keluar. Okey. So kita protect bawah dia tu, kita bubur pasir tai lembu. Oh. Tai lembu tu kan original punya baja. Kita letak benih ni, kita siram air perigi bukan air pipe. Okey. Okey. Lepas tu itu hari pertama, tiap hari pagi kita kena asap dengan kumian. Okey. Macam kita berdoa sebab itu dia punya life. Kita nak dia punya life. Benih ni akan tumbuh cantik hijau kalau you jaga kan. So that means kita nak dia punya life macam ni, jaga baik-baik, prosperous. Ada cucu cicit, and then rezeki makmur, and dia dengan suami isteri tu bahagia macam pokok benih yang naik lah. Okey. macam tu. Habis sampai hari yang ke-7 tu hari perkahwinan, dia akan lepas seremoni tu dia kena tanam tahun ini lah. And then ada satu apa, macam mana saya nak cakap, odem tu macam mau cakap dia. Ada satu bekas, ada air tau. Ada air tu kena bawa balik. Okey. Kena bawa balik, and then Air biasa ke air perigi juga? air perigi juga, Air perigi juga. kena bawa balik. Air tu kita akan simpan satu hari besok. Ada satu seremoni nak buat mandi-mandi. Oh, okey. Dalam mandi-mandi tu kita akan buat, itu buat rumah lelaki. Sebab lepas dah kahwin memang rumah perempuan dah tak ada apa-apa lagi. Memang rumah lelaki. So bila hari macam pukul 10 pagi macam tu, kita akan jemput lah mostly orang tua-tua. Sebab main mandi-mandi ni macam kita nak buat satu lagi blessing. Kita mandikan dia, kita letak air bunga, mandikan dia, letak air kunyit, minta orang tua blessing untuk dorang lah. Supaya nanti kalau dorang dah balik, nanti happy moment untuk dorang lah. Itu. Tapi sambil tu seronok lah. Main mandi-mandi satu kampung terlibat budak-budak semua kan. Itu last lah. Sampai itu last. Kemudian adalah dia jemput makan, itu individu lah. So untuk perkahwinan dah habis lah. Seterusnya kita orang ada tahu pasal kaum ceti ni ada istiadat bila perempuan jadi anak dara. Itu tadi saya cakap Oh, tadi. yang tadi itulah. Yang sebelum dia kahwin tu. Okey. Let's say 13 tahun. Let's say kalau dia tak buat masa tu pun, sebelum dia kahwin dia kena buat lah. Oh. Itu dah settle lah tu. Tapi kalau kira dulu-dulu punya orang macam saya kira zaman bapak saya kan, kita dah jadi anak dara terus kena buat. Sebab selalu bapak-bapak cakap, nanti aku tak dapat tengok anak aku kahwin, aku dapat tengok juga seremoni ni. Dia cakap. Okay. So jadilah dia kata. Biasa dia cepat-cepat buat. Kalau sampai sekarang kalau anak dara tak boleh keluar rumah ke sekarang dah boleh dah? Mana boleh tak keluar rumah. Anak saya dah pergi pintu dulu. Okey, sekarang tak ada dah lah. Sebab ikut peredaran zaman lah. Kalau you nak buat macam dulu, macam saya dulu ni, saya pelajar form 6 yang lepas form 6 tak pergi mana-mana. Sebab bapak tak kasi keluar. Oh, betul. Duduk kat rumah, waste saya punya form 6 2 tahun. Dan saya kahwin pun orang sini sebab saya tak campur. Yelah, kenapa kat sini cakap seremoni tu? Dekat sini je kan. Mak pergi rumah depan, saya pergi rumah sini. Okey. Ada lagi soalan apa? Kelahiran. Menyambut kelahiran. Okey. Itu pun biasanya kelahiran nanti si perempuan tu akan balik ke rumah mak. Okey. Ada pantang.
Macam saya, kalau mengikut saya punya style, pantang tu 45 hari. Dan dalam masa 45 hari tu, apa yang dibagi makan kita kena ikut. And then macam biasa dah kita kena pakai stocking tu semua macam biasa. And then kita tak boleh kena main air semua sampai hari ke-16. Sebab untuk kita orang India ni, apa-apa hal pun macam meninggal ke atau beranak tu kira kotor sebab darah. Darah keluar. Jadi kira kotor. Jadi untuk macam COVID, you tengok dia kuarantin 16 hari, 14 kita orang 16 hari. That means semua kuman virus semua dah bersih. Itu maksudnya lepas 16 hari, lepas lahir 16 hari, kita akan bersihkan rumah dan kita jumpa kita punya pandaram tu datang untuk buat upacara, untuk bersihkan rumah. Then that means kita rumah kita ni dah boleh keluar lah, boleh campur gaul dengan orang luar lah, dah boleh pergi sembahyang. Ya. Panggil apa tadi? Pandaram. Pandaram, Pandaram, Pandaram. Untuk bersihkan rumah. Itulah kita punya priest. Padri. Padri yang dia kerja-kerja kuil semua dia lah. Jadi ini kena mengena dengan adat religion apa? Agama. Agama kan. Jadi kita kena jemput dia. Sebab dia priest kan. So dia akan datang, dia akan buat seremoni tu. Lepas tu sambil tu kita sudah ada mesti ada nama anak lah. Dah siap ada nama anak tu. Dia akan panggil nama anak tu. And then siapa-siapa jemput datang lah. Masa baby tu dia lepas dia lahir kan, ada apa-apa istiadat untuk baby tu ke? Macam kena pakai apa ke? Pada 16 hari tu 16 hari kan 45 hari. Nanti pasal 16 hari ni dia tak ada masa lahir tu tak ada anything istimewa. Tapi because rumah kita kotor, orang tak boleh datang. Sebab orang datang baru 16 hari tu. And then kita akan buat satu seremoni masuk dalam boyan. Habis semua datang tu akan nyanyikan lagu, ada lagu-lagu dia dan dia nak nyanyikan tu. Dodoi kan dia. Lagu dodoi. Dodoi kan dia dalam boyan. Masa tu macam biasanya saya punya abang atau adik lelaki lah, adik-beradik lelaki, dia akan beri emas. Biasa lelaki sebab apa? Dia boleh kahwin anak saya. Kalau anak tu perempuan lah. Anak tu perempuan lah. Tapi anak lelaki pun dia kena bagilah, walaupun dia tak boleh kahwin. Tapi pangkat pakcik yang istimewa. Banyak-banyak pakcik dia yang istimewa. Macam kalau ikut orang dulu, kalau anak saya ni, walau lelaki ke perempuan, macam kita nak kahwinkan anak ke, ataupun kita jumpa satu jodoh, kita kena bagi tahu dia dulu. Kalau kadang-kadang dia tak setuju, kita tak boleh buat seremoni tu. Dia tak suka lelaki tu, dia tak suka Dia kena setuju lah. Dia kena setuju. Itu zaman dulu lah. Dia kena setuju. That's why dia very important. Sebab dia yang tanggung. Dia beranak tanggung, dia kahwin tanggung. Macam tu dia yang tanggung. Lepas tu tadi saya perasan yang baby budak tadi kan, dia ada pakai macam besi kan kat pinggang tu. Itu kan. Itu is protection. Itu dia pergi sembahyang mana-mana ke, habis just protection untuk diorang lah. Protection untuk benda-benda jahat semua. Benda jahat. Okay, faham. And then diorang pada hari tu pun diorang akan pakai benda hitam. Jadi perasan tak benda hitam? Itu yang tak nak kenakan mata. Orang kata macam perempuan tu cantik, kemudian dia calahkan sikit, tak cantik lah perempuan tu, tak nak kena mata macam tu. Itu hitam tu macam tak nak kena panahan lah tu. Itu pun kita buat sendiri dengan beras, kena masak lah. Dia letak dekat Dahi. Ada yang dia letak kat sini, tapi biasa kita letak kat dahi lah. Yang one more thing, itu menyejukkan badan lah. Lepas tu yang letak kat dahi pasal kenapa? Potu. Potu ni dia ada colour-colour dia. Ada tak ada, itu untuk perempuan cantik. Yang baby khas ni hitam tu saja. Yang baby hitam. Sebab hitam tu kan macam orang tengok, tak cantik lah. Jadi macam orang tu, baby ni cute, habis kita takut kan. Kadang baby tu dia punya star, dia punya bintang tu rendah, jadi nanti kena kan boleh demam-demam sakit-sakit. So bila ada benda ni, nanti orang cakap, dia jadi protection untuk dia lah. Okey, faham. So itu satu seremoni dah habis untuk 16 hari. Then mak ni masih berbantang 45 hari. 16 hari tu bila mak tu mandi, dia kena mandi ada herbal-herbal dia.
daun kaduk, daun sirih, bawang-bawang, serai, masak itu air tu dia Air mandi. tu buat mandi lah. Dia mandi dari rambut sampai bawah. Mak dia bengkung ke apa semua buat lah. Lepas tu saya tak ingat lagi dah. 16 hari kan entah 45 hari tu. Lepas tu dia dah buat semayang 1 bulan tu. Dia dah buat semayang macam dekat untuk perempuan aja. Bukan untuk baby tapi yang boleh pergi yang semayang ni yang perempuan dia boleh pergi. Dia ada semayang saya tak berapa ingat Tak pula. boleh. Tak boleh sikit. 16 hari. Diorang kata kena masak nasi, dia pergi kat dalam bilik tu ada bunga-bunga nak letak, dia minta ampun, kasih kuat kaki tangan baby ni, habis sihatkan mak dia, macam tu satu seremoni untuk tu. Waktu hanya perempuan je boleh masuk, lelaki tak boleh campur ni. Tapi yang si mak tu nanti pakai yang bengkung tu. I did for 45 days because after tu my bengkung kita ikat kat kaki katil kita ikat ni. Nanti hari tu saya buka bengkung tu ikat. Kadang-kadang sampai berapa hari baru buka. Maksudnya akan pakai bengkung tu selama 45 hari. Buka lah. Buka saya tak buka lah. Tu saya kata 16 hari saya mandi kan. Sebulan mandi sekali lagi. Selebih tu kita lap-lap je. Kalau macam setengah kepercayaan, ada yang pantang 45 hari, ada yang pantang 100 hari semua tu. Biasa 45 hari. Kalau 100 hari tu is meninggal. Pakaian. Ada macam gambar-gambar ke apa pasal pakaian? Gambar pasal pakaian. Google tak ada Tak sure. Nanti saya ada buku-buku saya boleh tengok. Pakaian kita kalau yang si perempuan dia ada 2 jenis. Kain batik dengan kebaya pendek, siap dengan keronsang. Kalau yang berumur sikit dia kebaya panjang, bukan labu, kebaya panjang yang ada pesak punya. Itu pun ada keronsang. Tapi macam biasa rambut dia akan buat sanggul, ada cucuk sanggul dia. Basic itu ialah perempuan lah, dia dah ada kalau pergi majlis dia dah kasut manik. Kalau yang lelaki tu dia pakai sarung, biasa kat rumah dia pakai baju ni. Kalau pergi majlis dia ada dia punya baju cekak musang. Kita panggil jipah. Baju cakap musang tu kita panggil jipah. Jipah lelaki ataupun baju coat. Baju coat macam super coat. Macam tu. And then dia pakai dengan sarung, dia ada dia punya kain selampang kita panggil tundu. Kain selimpang. Tundu. Tundu. THUNDU tundu. THUNDU tundu. Habis lepas tu dekat kepala ni dia ada dia punya macam Yos mau pakai songkok kan. Ini dia panggil talapa. THALAPA. Talapa ni sebenarnya satu kain sapu tangan yang besar. Dia akan ukur ikut kepala lutut ini, dia akan lilit. And then jadi macam serupa macam songkok. Tapi bahagian atas ni dia terbuka atas sebab dia lilit aja. Dia akan lipat sapu tangan tu, dia lilit. Habis yang kan tepi sapu tangan yang tepi tu kan ada ujung kan. Ujung tu akan betul-betul datang kat sini, akan jadi bentuk V macam ni. Sedangkan kat depan ni macam tu lah. Macam lidah lah terkeluar kat sini. Then atas ni dia akan bubuh satu kain, macam satu kain sapu tangan juga. Jadi benda tu akan tutup lah macam ni. Nampak macam topi lah. Tapi sebenarnya yang dua. Kalau nak ikut zaman sekarang, diorang dah jahit siap. Diorang dah tak tahu ikat lagi, diorang dah jahit siap. Nanti baju nanti saya tunjuk dengan you. Kan gambar tu, okey apa lagi? Soalan tu dah. Banyak saya cakap. Dah. Okey lah. Dah cukup dah. Kita tinggal nak tengok gambar-gambar sikit. Nanti saya tengok apa yang saya ada. Kalau you tak puas baru saya keluar kat album. Sebab album semua campur aduk. Kena cari. Tak boleh.